Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada minggu ini di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2. Dan kali ini kita akan belajar bidang Jawi iaitu tajuk perkataan 3 suku kata. Teruskan bersama dengan Ustazah Kumajidah binti Kuyakub. Baiklah, sebelum kita teruskan pembelajaran kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran kita pada minggu ini. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, membaca perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata. Dan yang kedua, di akhir pembelajaran, murid akan dapat menulis perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata. Manakala kriteria kejayaan kita ialah di akhir pembelajaran, saya tu berbalik kepada awak, saya dapat membaca sekurang-kurangnya 3 perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata. Dan yang kedua, saya dapat menulis 5 perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata. Baiklah, apakah maksud 3 suku kata? Okey, Ustazah beri penerangan dulu apakah yang dimaksudkan dengan 3 suku kata. Okey, perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata. Okey, suku kata tu macam mana? Okey, Ustazah bagi contoh di sini. Kereta. Okey, kereta terdiri daripada 3 suku kata. Suku kata yang pertama ialah ke, suku kata yang kedua ialah re, dan suku kata yang ketiga ialah ta. Okey, contoh yang kedua ialah pelampung. Suku kata yang pertama ialah pe, suku kata yang kedua ialah lam, dan suku kata yang ketiga ialah pung. Pelampung. Okey, inilah yang dikatakan 3 suku kata. Okey, seterusnya kita tengok di antara contoh-contoh perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini ialah dibagi nun, lam alif, ya nun. Okey, nun akan bunyi ne, lam alif, la, ya nun, yan. Ne, la, yan. Okey, Ustazah akan bagi tips di sini macam mana kita nak tahu sebutan tu. Okey, contoh di sini huruf nun sahaja. Huruf tunggal dia akan bunyi di belakang. Contoh huruf nun, ne. Kalau mim, me. Kalau ba, be. Kalau ta, te. Kalau kaf, ke. Okey, tu tips dia. Ingat, kalau satu huruf hujungnya akan bunyi Okey, di sini lam alif. Huruf di hujungnya ialah alif. Okey, mulut kita akan nganga. Lam, alif, a. Jadi lam alif, la. Ya nun, yan. Okey, caranya ialah bila yan, huruf a di tengah, kita akan buang huruf A tu. A di dalam Jawi ialah huruf alif. Jadi sebab tu ya, Y sama dengan ya. Okey. Nun sama dengan N. Macam mana nak tahu ya sama dengan huruf apa? Kalau awak tak tahu, saya bagi contoh di sini. Awak tak tahu huruf ya, awak eja ya. Y, A, ya. Okey. Ya, huruf di depannya ialah Y. Jadi ya sama dengan Y. Okey, A tak ada, sebab tu tak ada alif di sini. Dan nun, kalau awak tak tahu nun huruf sama dengan huruf apa, awak eja N. Maaf, saya tak. Okey. Okey, awak eja nun. N, U, N. Okey, eja nun. Tapi awak ambil huruf di hadapan sahaja. Nun sama dengan huruf N. Jadilah nelayan. Okey, ni gambar nelayan. Okey, faham? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, panun
pen. Okey, macam saya sebut tadi, saya bagi tahu tadi kalau huruf pa saja bunyi pe. Pe tambah nun n. Pen. Dal alif da, ya waw ngayung. Ya waw ngayung. Jadi pendayung. Okey. Okey, contoh yang seterusnya, yang ketiga ialah dia bagi ba. Ba di depan. Okey, tadi saya dah bagi tahu kalau huruf tunggal dia akan bunyi di belakang. Ba, be, ba, be, lam. Alif, okey, hujungnya alif, mulut kita mesti nganga. Dia tak boleh lam alif li. Li mulut tak nganga. Lam alif lu. Lu mulut kita muncung. Tapi bila alif di belakang kena nganga. Lam alif la. Okey. Lam nga lang. Okey, saya bagi tahu tadi lam sama dengan l. Okey. Kalau A, dia saya bagi tahu tadi, A ni alif tu kita tak pakai, kita potong sebab tu tak ada alif dekat sini. N, G sama dengan nga. N, G tambah A bunyi nga. Jadi ba, be, lam alif la, lam nga lang. Ba, be, satu suku kata, lam alif suku kata kedua, lam nga suku kata yang ketiga. Jadilah belalang. Okey, ni rupa belalang. Siapa tak kena belalang? Yang ni ialah rupa belalang. Okey, contoh yang keempat pula. Okey, yang ni mesti awak dah cakap dah. Saya bagi tahu tadi huruf tunggal bunyinya di belakang. Ni huruf apa ni? Huruf awak kena ingat. Kalau awak tak ingat, susah. Kalau bagi tips banyak-banyak pun awak tak kena huruf, memang susah lah kita nak ejajawi. Okey, yang penting kenal huruf dulu. Ni hurufnya pa. Pa bunyi pe. Pa, pe, pa alif pa, ta waw nga tung. Pe, pa, tung. Okey, dengar dia bunyi. Pe satu, pa dua, tung tiga. Pe, pa, tung. Okey, seterusnya. Contoh seterusnya, pa, pe, ra alif ra, ha waw hu. Pe, ra, hu. Okey, boleh sambung. Pe, ra, hu. Okey, seterusnya ca. Tadi saya kata kalau huruf tu saja dia akan bunyi ce. Ca, ce, ce tambah dengan huruf nun, nun, n, bunyi dia n. Cen, ca, nun, cen. Ca alif, okey, alif di belakang, mulut kena nga. Ingat, ca, c, c, bunyi dia c. Tambah a di belakang, c, a, ca. Ca alif ca, ro, waw, ru. Ro sama dengan r. Waw, kalau huruf waw di belakang, mulut awak kena muncung. Muncung, bila awak muncungkan, awak tahu dia akan bunyi apa. Ro, ru, ru. Dia tak boleh jadi ri sebab mulut kita kena muncung. Macam mana nak muncungkan mulut kalau dia bunyi ri? Macam mana nak muncungkan mulut kalau dia bunyi ra? Itu nganga. Jadi sebab itulah bila waw di belakang, mulut kena muncung, barulah dia bunyi ru. Ca nun cen, ca alif ca, ro waw ru. Cencaru. Cencaru tu ni rupa ikan cencaru. Okey. Seterusnya, ba, be, lam nga, lang, kaf sin, kas. Belang kas. Okey, ni rupa belangkas. Belangkas boleh makan tak? Ni ada orang makan belangkas. Awak pernah makan belangkas tak? Ustazah tak pernah makan belangkas. Okey. Ba-be, lam nga lang, kaf sin kas. Belangkas. Okey, yang ejaan perkataan yang kita sebut dalam pengajaran ni, awak akan jumpa sekali lagi masa latihan. Jadi awak dengar betul-betul. Okey, seterusnya. Sin
Mim sem. Okey, sin saja bunyi se. Tambah mim sem. Ba ya bi. Okey, ya di belakang. Huruf ya di belakang. Tadi alif saya kata mulut kita kena nganga. Kalau waw mulut kita kena muncung. Tapi kalau ya mulut kita kena renyeh. Renyeh tu macam senyum. Senyum yang rapat ke gigi. Okey. Ba be. Be kalau kita nak kena renyeh dia akan bunyi bi. Ba ya bi. Dia tak boleh kalau nak renyeh tiba-tiba bunyi ba ya bu. Bu mulut kita muncung. Takkan ba ya ba. Ba mulut kita nganga. Ya kita kena renyeh. Renyeh dia akan bunyi bi. Okey. Lam ngah lang. Sem bi lang. Okey, dengar bunyi 3 detak. Sem 1, bi 2, lang 3. Sembilang. Okey, sembilang ialah sejenis ikan. Macam ikan keli sembilang ni. Okey, seterusnya ialah cange ceng. Saya bagi tahu tadi, ca saja bunyi ce. Tambah dengan nga jadi ceng. Kaf ke sebab huruf tunggal dia akan bunyi e. Kaf ke. Ronga rang. Cengkerang. Okey. Ni rupa cengkerang. Cengkerang ni ialah kulit keras pada haiwan. Yang ada cengkerang apa dia? Siput. Okey, seterusnya. Canga ceng kaf ke roya kaf re ceng ke re. Okey, tips untuk awak bila awak tak tahu huruf K ni. Okey, K saya kata tadi kalau kita nak tahu huruf tu huruf apa, K awak eja K tambah A di belakang. K A bunyi K. K awak kalau ikut awak yang awak sebut tu, K tu dia macam ni kan. Huruf K tu kaf lah kan. Okey. Ada dua, sama ada huruf kaf ataupun huruf qaf. Okey, untuk cengkerik dia guna di belakang dia bukan kaf tapi dia guna qaf. Macam mana nak bezakan sama ada K ni ialah qaf ataupun kaf? Ialah kalau untuk perkataan pinjaman bahasa Inggeris, contoh kek. Kek dalam bahasa Melayu kek, dalam bahasa Inggeris pun kek. Jadi itu ialah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Untuk perkataan pinjaman bahasa Inggeris, di hujungnya ialah K. Okey, awak kena K tu awak kena guna huruf kaf. Okey. Kalau perkataan itu ialah perkataan pinjaman bahasa Melayu, awak K awak kena letak huruf qaf. Contoh itik. Itik I-E-T-I-K-T. K di belakang tu sama dengan qaf sebab itik bukan perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey. Kalau betik. Okey, betik agak-agak B-E B-T-I-K-T. K di belakang tu kita nak, kalau kita nak tulis Jawi kita nak letak huruf kaf ataupun qaf. Kita letak huruf qaf sebab betik bukan perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Faham? Next. Ba be lam waw lu kaf nga kang. Belukang. Okey, belukang ni sejenis ikan juga. Sekali pandang macam sembilang, sekali dua kali pandang macam keli. Tapi namanya ialah belukang. Inilah rupa belukang. Okey, be satu, lu dua, kang tiga. Jadi tiga suku kata. Seterusnya kaf ke tawaw tu kaf ka ke tu ka.
Okey, siapa pernah makan ikan ketuka? Ketuka ini ialah sejenis ikan sekali pandang macam ikan pari, dua kali pandang, baru namanya ketuka. Dia sama bentuk macam ikan pari, ada ekor macam ikan pari. Ke 1, tu, 2, ke 3. Okey, habis untuk perkataan 3 suku kata. Okey, seterusnya ialah tugasan. Awak ada 2 tugasan awak. Yang pertama, tugasan awak yang pertama ialah dalam live worksheet. Okey, Ustazah akan bagi link nanti. Awak jawab di dalam live worksheet. Simple saja latihan dalam live worksheet tu. Okey, sekejap lagi Ustazah akan tunjuk. Dan tugasan yang kedua awak ialah sila jawab latihan di dalam buku aktiviti muka surat 38. Okey, ini ialah latihan di dalam live worksheet. Live worksheet awak boleh guna laptop awak boleh, ataupun awak nak guna phone pun boleh. Caranya ialah awak nampak Ustazah dah letakkan tanda mikrofon dekat sini. Okey, nanti awak kena tekan dekat mikrofon ni, awak kena sebut. Okey, nun, ne, lam, alif, la, yam, ya, nun, yan. Sebut apa yang ni? Awak tekan dekat mic ni, awak sebut. Contoh, nelayan. Record lah kat sini. Awak tekan, baru awak sebut. Okey, nanti dia akan keluar perkataan yang awak sebut dekat sini. Lepas tu, tengok perkataan yang kedua pula. Awak tekan yang ni, awak sebut, nanti dia akan tulis perkataan apa yang awak sebut dekat situ. Dah habis, awak tekan finish. Okey, itu live worksheet. Yang kedua, tugasan kedua ialah buku aktiviti muka surat 38. Yang ni awak kena sambungkan perkataan. Okey, nombor 1 ni ialah kaf ke, ronga, kaf ke, ronga, reng, ga, kereng, ga. Yang kedua, ca, nga, ceng, kaf ke, roya, kafri, cengkerik. Ketiga, tate, rawau rum, rawau mim rum, bawau bu, terumbu. Yang keempat, nun ne, lam alif la, ya nun yan, nelayan, ba be, lam ngalang, kaf sin kas, belangkas. Yang keenam, ga ge, lam waw mim lum, bangabang, gelombang. Okey, kalau awak tak tahu, awak boleh rujuk buku teks yang tadi kita baca tadi, ataupun awak rujuk balik video yang Ustazah bagi tadi, dan awak tulis perkataan yang telah disambungkan. Okey, Ustazah rasa setakat itu sahaja untuk minggu ini. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan di bidang lain pula. Dan Ustazah harap setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.